Dan natijahnya, pandangan hidup tersebut sentiasa berada dalam kejadian kemenjadian, tidak pernah benar-benar mencapai kematangan, dan oleh kerana itu, tidak dapat menyedari makna dirinya sendiri. Nyata sekali bahawa pandangan alamnya tidak terbentuk secara beransur-ansur melalui aliran sejarah dan perkembangan renungan falsafah dan penemuan sains yang meletakkan manusia di tempat yang paling utama. Pandangan alam Islam mustahil dihasilkan oleh budaya atau kemelut masyarakat yang bergelora. Pandangan alam Islam juga bukan bertunjangkan semangat yang ditandai dengan renungan falsafah yang dirumuskan, terutamanya daripada tinjauan maklumat yang diketahui melalui indera, daripada apa yang nampak oleh mata kasar. Bukan juga hanya terbatas kepada alam yang boleh diketahui oleh indera, alam benda-benda ciptaan. Asas-asas pandangan alam Islam tidak berpuncakan perkembangan sains yang dasar-dasarnya terhunjam hanya di alam nyata, yang nasibnya ditentukan oleh corak faham pemikiran. Pandangan alam Islam juga tidak boleh menerima pemisahan antara kerohanian dan keduniaan atau diberikan bergantung kepada jangka masa sejarah. Berlawanan dengan huraian ta'rif itu tadi, pandangan alam Islam pada hakikatnya menimbulkan budaya dan seterusnya menerbitkan tamadun. Apa yang dimaksudkan dengan pandangan alam menurut tinjauan Islam adalah pandangan mengenai hakikat dan kebenaran semesta yang nyata pada mata hati kita, menerangkan hati wujud, hakikat wujud semesta. Ini kerana Islam merencanakan wujud semesta seluruhnya. Sumber pandangan mengenai hakikat dan kebenaran ini adalah wahyu atau tanzil yang menayangkan unsur-unsur asas pandangan alam. Unsur-unsur tersebut ilmunya berdasarkan kepada yakin. Walau bagaimanapun, ilmu mengenai yang mutlak, yang esa, tidak boleh dicapai hanya melalui akal fikiran sahaja. Ini mengakibatkan keraguan. Dan keraguan inilah yang membuka ruang kepada pendapat-pendapat yang berpunca dari tekaan dan agakan. Akibatnya, ilmu mengenai perkara-perkara yang asasi dicurigai kebenarannya. Sementara prasangka-prasangka dan faham-faham baru dirumuskan dan menghasilkan pengetahuan-pengetahuan yang baru yang juga tertakluk kepada keraguan. Dari sini, ilmu yang tertakluk kepada keraguan tidak boleh mendatangkan keyakinan. Dari pernyataan ini, jelaslah bahawa pandangan alam Islam tidak menderitai masalah mengenai ilmu. Wahyu tidak berlawanan dengan akal. Akal pula mampu memahami kebenaran-kebenaran wahyu. Pada hakikatnya, aliran mantik adalah pencetus kepada faham yang bermakna. Ini adalah kerana manusia diiktirafkan sebagai haiwan an-natiq, yang ini dicipta dengan kebolehan bertutur atau berbahasa. Ini berbeza daripada kebolehan binatang yang disifatkan sebagai haiwan yang mempunyai bahasanya tersendiri. Nyata bahawa pertuturan yang disifatkan sebagai satu ciri manusia bermakna kebolehan berdebat dalam bahasa yang boleh membawa kepada faham yang bermakna di dalam nafs. Jadi sebagaimana yang disebutkan sebentar tadi, kebolehan manusia untuk berbahasa lazimnya menyifatkan manusia sebagai haiwan an-natiq.